Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat sekarang ini ialah membabitkan tentang PRN Sabah. Ada maklumat terkini yang kita dengar di dalam media sosial maupun di kedai kopi menyatakan bahawa kononnya Haji Jinor akan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada minggu hadapan. Ketika mendengar maklumat tersebut, saya secara pribadi kurang percaya dengan apa yang dinyatakan itu. Adalah beberapa maklumat atau ada beberapa dalil yang juga kawan-kawan cakap menyatakan bahawa itu semua adalah pembohongan dan naratif semata-mata. Antara mengapa pilihan raya tidak akan dibuat pada tahun ini ialah keadaan semasa, yaitu cuaca yang tidak mengizinkan. Adalah amat kejam sekiranya kita membuat pilihan raya sewaktu musim banjir, musim hujan. Tapi ada juga netizen nyata, mereka kata apalah sangat dengan cuaca itu. Cuaca boleh dikawal dengan tindakan mengambil penyokong dan sebagainya. Namun demikian, ada juga yang mengecam, kata mereka, tindakan begitu memang tidak berperi kemanusiaan. Saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju kalau Dewan Undangan Negeri dibuatkan seawal bulan ini atau pada awal bulan 12. Selain daripada itu, apa keperluan sebenarnya Haji Jinor untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah secepat mungkin? Buat apa dia nak bubarkan? Yang nak mahu membubarkan cepat itu sebenarnya bukan Haji J, tapi pembangkang. Pembangkanglah yang beringin-ingin sangat, beria-ia sangat untuk mau bubar Dewan Undangan Negeri Sabah. Itu pendapat netizen dalam perbualan saya di kedai kopi. Mereka kata pemimpin-pemimpin JRS menyatakan bahawa tidak mungkinlah akan ada pembubaran pada tahun ini. Mereka kata tidak ada keperluan. Yang ada keperluan mau dibubarkan bukan Haji J, tetapi pembangkang. Pembangkang nak sangat pilihan raya ini dibuat cepat kerana mereka mahu menggunakan isu serangan skandal rasuah Sabah yang mendakwa kononnya pemimpin-pemimpin Sabah terlibat. Walhal sehingga ke hari ini belum ada bukti yang sahih yang ditunjukkan. Itulah sebabnya pemimpin-pemimpin daripada JRS kata yang nak sangat bubar itu bukan Haji J, tetapi pemimpin-pemimpin pembangkang. Bercakap kembali tentang kononnya maklumat menyatakan Dewan Undangan Negeri Sabah akan bubar pada minggu depan, entahlah. Kita pun tidak dapat meyakini apalagi mengesahkan perkara itu. Tetapi ada juga yang kata ianya ada kaitan dengan perubahan TYT Sabah. Yang mana sekarang ini menjadi persoalan besar ialah bila agak-agaknya nama TYT yang sah akan diumumkan. Adalah 7 orang calon utama yang akan menduduki calon TYT di Sabah. Ini ada antaranya menyatakan bahawa yang akan naik menjadi TYT nanti tidak mustahil untuk Musa Aman menjadi salah seorang calon menjadi TYT Sabah. Ada juga yang menyatakan bahawa silap-silap hari bulan yang akan menjadi TYT Sabah ialah Panglima siapa namanya? Saya lupa. Yang pernah menjadi Speaker Dewan Rakyat. Mungkin dia yang akan menjadi TYT Sabah. Ada juga yang mencadangkan Datuk Seri Panglima Panglima Datuk Jeffrey Kitingan. Ada juga yang menyatakan mungkin yang layak ialah Pairin Kitingan, adik-beradik. Jadi apa pula pendapat kamu semua? Adakah PRN Sabah akan dibuat seawal bulan Januari? Dan siapakah pula TYT Sabah yang menjadi kegemaran anda semua? Spekulasi kencang mengatakan sekarang
minggu depan Dewan Undangan Negeri Sabah akan bubar. Ada benar atau tidak, kita tunggulah nanti. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat membabitkan Perikatan Nasional sekarang ialah perdebatan tentang siapa calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. PAS telah menyatakan bahawa melalui Mursyidul Am PAS, mereka menyatakan bahawa adalah tidak adil untuk mengatakan Muhyiddin adalah calon tunggal untuk menjadi Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Selain itu, seorang bekas menteri iaitu Zaid Ibrahim menyatakan PAS tidak layak menjadi Perdana Menteri kerana mereka tidak mempunyai kompeten, tidak mempunyai kekuatan untuk jadi Perdana Menteri. Selepas itu, Parti Gerakan pula tampil menyatakan pendirian dan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Parti Gerakan adalah satu-satunya parti dalam Perikatan Nasional yang tidak berteraskan Melayu Islam. Parti Gerakan menyatakan sokongan kuat kepada Muhyiddin dengan menyatakan bahawa mereka tetap mahukan Muhyiddin sebagai calon parti gabungan Perikatan Nasional menjadi Perdana Menteri. Selepas itu ditegur lagi oleh PAS dan akhirnya sekali lagi Parti Gerakan menyatakan sokongan yang paling padu kepada Muhyiddin dengan menyatakan kalau ikut logik PAS, Perdana Menteri sepatutnya daripada DAP. Itu kata Dominic Tan pula. Itu kata Dominic dalam kenyataan Parti Gerakan. Gerakan akan membangkitkan isu perbezaan pendapat mengenai calon Perdana Menteri PN dalam mesyuarat Majlis Tertinggi gabungan itu pada bulan depan. Bercakap kepada pemberita, Presidennya Dominic Lau sekali lagi menegaskan gerakan tidak setuju dengan kenyataan Mursyidul Am PAS Hashim Jassin bahawa PAS lebih layak untuk mengetuai gabungan itu. Ketika itu, Hashim berkata, pemimpin PAS seharusnya dipertimbang sebagai calon Perdana Menteri kerana parti itu mempunyai paling banyak kerusi parlimen dalam PN serta jentera akar umbi yang lebih kukuh. Sekarang untuk membentuk kerajaan, gabungan politik pun perlu bekerjasama dengan gabungan lain. Tidak boleh satu parti dengan majoriti dalam gabungan yang mahu menjadi Perdana Menteri, kata Dominic. Jika mengikut logik jumlah kerusi setiap parti ini, maka Perdana Menteri untuk PH sepatutnya dari DAP kerana mereka ada 40 ahli parlimen, lebih banyak daripada PKR, kata Lau ketika sidang media selepas Majlis Rumah Terbuka di Pavali tahunan parti itu di Kuala Lumpur hari ini. Mengapa mereka DAP bukan Perdana Menteri atau calon Perdana Menteri? Kerana seorang Perdana Menteri mesti mendapat sokongan daripada majoriti ahli parlimen di Dewan Rakyat, merentasi pelbagai parti dan gabungan. Jadi pandangan saya ialah saya tidak bersetuju dengan PAS. Perbezaan ini akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tertinggi PN pada 12 Disember, kata Dominic Lau. Kenyataan Hashim yang pada Jumaat lalu adalah respon kepada kenyataan Naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azum atau Peja yang menegaskan pengerusi PN Muhyiddin Yassin kekal sebagai satu-satunya calon Perdana Menteri gabungan itu. Sementara itu, Lau berkata perbezaan pendapat dalam PN tidak akan melemahkan gabungan itu. Saya tidak nampak ia akan melemahkan gabungan atau hubungan antara parti komponen walaupun terdapat perbezaan pendapat atau cadangan. Ini adalah perkara biasa. Kita masing-masing ada peranan sendiri, misi kita sendiri, tetapi matlamat kita hanya satu, yaitu memastikan kemenangan PN dalam pilihan raya, kata Dominic Lau. Semalam, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatuan Saiful Wanjan berkunjung ke rumah Hashim di Sanglang Perlis dan berkata keinginan mereka untuk terus bekerjasama tetap sama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Berapa komen daripada netizen letak Hadi jadi calon Perdana Menteri, mesti rakyat sokong, kata E1976.
Anak JB kata, inilah parti yang akan terus menyokong Muhyiddin dan parti Bersatu. Parti ini seperti parti nyamuk yang masih boleh bersuara, nanti akan dihalau lagi dari pentas oleh PAS, kata anak JB. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.